Kira-kira jam 12.30 tengah hari, kesemua pelajar di pusat tahfiz berkenaan bersiap-siap untuk pergi ke surau bagi menunaikan solat Zuhur berjemaah. Mereka kemudian perasan ada seorang pelajar iaitu mangsa masih lagi terbaring di atas katil. Rakan mereka pergi mengejutkan mangsa dari tidur, namun tiada respon dari mangsa. Mereka mendapati mangsa langsung tidak bergerak. Menyedari mangsa tidak sedarkan diri, mereka melaporkannya kepada warden sekolah. Mangsa kemudian dibawa warden ke klinik kesihatan berhampiran. Doktor dengan semampu mungkin berusaha untuk menyedarkan mangsa dengan melakukan teknik bantuan pernafasan CPR. Namun begitu, usaha doktor itu gagal dan mangsa masih lagi tidak sedarkan diri. Kira-kira jam 2 petang, mangsa disahkan telah meninggal dunia. Doktor juga menemui beberapa perkara pelik pada tubuh badan mangsa. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah disahkan meninggal dunia di klinik kesihatan, mayat mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Doktor pakar forensik mengesahkan ada kecederaan yang dialami mangsa. Mangsa mengalami pendarahan dalaman abdomen. Terdapat kecederaan pada beberapa organ mangsa seperti organ hati dan juga pendarahan dalaman dari segi cecair darah. Bukan itu sahaja, terdapat juga kesan-kesan hematoma pada pelbagai struktur dalaman abdomen. Doktor pakar menyatakan bahawa pendarahan sebegini akan mengganggu aliran darah dan ini menjejaskan fungsi organ-organ penting seperti jantung, buah pinggang dan juga otak. Doktor pakar kemudian mengatakan pendarahan sebegini boleh membawa kepada kematian. Setelah laporan bedah siasat keluar, pihak polis memulakan siasatan terhadap kes ini. Hasil dari siasatan polis telah membawa kepada penahanan 2 orang suspek. Kedua-dua suspek itu berusia 13 tahun dan mereka juga adalah pelajar di sekolah tahfiz berkenaan. 2 orang suspek yang tidak didedahkan namanya telah dituduh membunuh Muhammad Aimin 7 tahun di asrama Ma'had Tahfiz Nahdah Syuban Adiniah, Kampung Kuala Kaung, Lancang, Pahang antara jam 11.30 pagi hingga 1.30 tengah hari pada 7 November 2019. Kedua-dua suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Kira-kira jam 7.30 pagi pada hari kejadian, abang tiri mangsa iaitu saksi dapat melihat kedua-dua tertuduh mencampak adik tirinya itu ke lantai. Mangsa kemudian diangkat dan dicampak berulang kali. Saksi juga melihat mangsa ditumbuk, disepak dan dihayun ke lantai dengan beberapa kali. Saksi tidak berani masuk campur untuk mempertahankan adik tirinya itu disebabkan saiz badan mereka. Saksi hanya mampu melihat dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk membantu mangsa. Setelah berulang kali dicampak ke lantai, saksi dapat melihat mangsa dalam keadaan ketakutan. Mangsa kemudian menyorok di bawah katil. Kira-kira jam 8 pagi pada hari yang sama, para pelajar pergi mandi. Mangsa dan tertuduh bergaduh pula ketika mandi. Namun kali ini, mereka berebutkan sabun mandi. Setelah selesai mandi, mangsa kemudian tidur. Namun begitu, apa yang berlaku selepas ini menjadi perkara penting dalam kes ini. Ketika mangsa sedang tidur, tertuduh kemudian mengarahkan saksi untuk mengangkat mangsa. Tertuduh menyuruh mangsa supaya berdiri. Tertuduh kemudian bertindak menumbuk mangsa berulang kali di bahagian perut. Kerana ditumbuk berulang kali, mangsa jatuh dan terduduk. Tertuduh sekali lagi bertindak mencampak mangsa ke lantai. Insiden itu tidak berakhir di situ. Mangsa kemudian ditumbuk sekali lagi. Bukan itu sahaja, kali ini mangsa dipijak badannya serta dibogelkan. Tertuduh kemudian bertindak di luar jangkaan. Mangsa dipijak pula di bahagian perut sehingga najis terkeluar. Setelah mangsa dilakukan sedemikian rupa, tertuduh mengarahkan mangsa supaya pergi mandi. Setelah selesai mandi, mangsa kemudian baring di atas katil sehingga menjelang waktu Zuhur. Ketika para pelajar bersiap-siap untuk ke surau bagi menunaikan solat Zuhur berjemaah, pada ketika itulah pelajar di situ menyedari yang mangsa tidak sedarkan diri dan mangsa kemudian dibawa ke klinik kesihatan berhampiran. Ketika perbicaraan di mahkamah,
Pendakwa raya berhujah bahawa cara kedua-dua tertuduh membuli si mati adalah dikira sebagai ada niat membunuh. Seksyen 300-C Kanun Keseksaan dirujuk bagi membuktikan adanya niat membunuh. Hakim mahkamah kemudian meneliti semua fakta bagi mengesahkan sama ada kedua-dua tertuduh ada niat membunuh atau sebaliknya. Insiden yang berlaku pada awal pagi hingga mangsa terbaring di atas katil sebelum masuk waktunya solat zuhur adalah tidak berterusan berlaku. Ini bermaksud mangsa tidak secara berterusan dipukul oleh kedua-dua tertuduh. Mangsa juga diarahkan untuk pergi mandi setelah dipukul. Adakah ini boleh dianggap tertuduh ada niat membunuh? Mahkamah juga mendapati tiada senjata yang digunakan terhadap mangsa. Pihak pendakwaan tidak dapat membuktikan elemen ada niat membunuh. Mahkamah berpendapat kes ini bukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Sebaliknya, kes ini harus diletakkan di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan iaitu menyebabkan kematian. Tertuduh tidak boleh dianggap membunuh, sebaliknya menyebabkan kematian mangsa. Kes kemudian ditukar kepada Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Setelah tuduhan 304 Kanun Keseksaan dibaca, kedua-dua tertuduh mengaku bersalah. Disebabkan tuduhan kes bukan kerana membunuh, kedua-dua tertuduh tidak boleh dihukum mati, sebaliknya hanya dikenakan hukuman penjara sahaja. Namun begitu, mahkamah tidak memutuskan hukuman penjara dikenakan terhadap kedua-dua tertuduh. Tertuduh sebaliknya diarahkan untuk dihantar ke sekolah Henry Geni selama 3 tahun. Peguam bela kemudian berhujah bahawa mahkamah perlu mempertimbangkan laporan akhlak yang menunjukkan bahawa interaksi di antara tertuduh bersama keluarga mereka adalah penting. Ini dapat digambarkan apabila keadaan psikologi kedua-dua tertuduh menurun apabila mereka ditahan di pusat tahanan kanak-kanak dan juga semasa berada di pusat tahfiz di mana kejadian itu berlaku. Kes ini merupakan kesalahan pertama bagi kedua-dua tertuduh dan mereka perlu diberi peluang kedua untuk membolehkan mereka berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun begitu, pendakwa raya tidak bersetuju dengan hujahan peguam bela ini. Hujahan peguam bela kemudian dibalas pihak pendakwaan. Pendakwa raya berhujah bahawa kesalahan yang dilakukan kedua-dua tertuduh adalah satu kesalahan yang serius dan satu bentuk hukuman yang berat adalah wajar dikenakan kepada mereka berdua. Mahkamah kemudian menolak hujahan pendakwa raya itu dan kedua-dua tertuduh tetap diarahkan untuk dihantar ke sekolah Henry Geni. Kes ini dijangka akan dibawa ke Mahkamah Rayuan. Untuk makluman, selepas kejadian menyayat hati ini berlaku, Ma'had Tahfiz Nahdah Syuban Adiniyah diarah tutup serta-merta selepas didapati beroperasi tanpa kebenaran Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP. Arahan itu dikeluarkan selepas pihak MUIP mendapati pusat tahfiz ini tidak berdaftar dan tiada permohonan dibuat bagi operasinya. Bukan itu sahaja, pusat tahfiz ini juga hanya mempunyai seorang tenaga pengajar sahaja yang diragui kelayakannya. Selain itu, pusat tahfiz ini mempunyai 14 orang pelajar berusia antara 7 hingga 14 tahun. Memetik artikel akhbar pada 10 November 2019, Muhammad Aimin iaitu mangsa merupakan pelajar paling muda. Mangsa dikatakan manja dengan pasangan suami isteri yang juga pentadbir pusat tahfiz terbabit sehingga menimbulkan perasaan cemburu dalam kalangan pelajar lain. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan pesalah kanak-kanak satu dan satu lagi 2023 MLJU 476 Mahkamah Tinggi Temerloh.